Do ba 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 do boo doo a boo ba do boo boo ba. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Luqman Hakim dan dalam video ini saya akan menceritakan 3 bentuk kemahiran dalam kaunseling. Okey, bentuk kemahiran kaunseling yang pertama, kemahiran mendengar dengan aktif. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan kemahiran mendengar dengan aktif? Dalam erti kata yang mudah difahami dan singkat, mendengar dengan aktif adalah kemahiran di mana kaunselor memberi sepenuh tumpuan untuk mendengar dengan teliti dan baik mesej yang disampaikan oleh klien, sama ada melalui lisan ataupun bukan lisan. Mesej klien yang disampaikan melalui komunikasi secara lisan ialah seperti penceritaan klien, penyataan hasrat klien dan luahan emosi klien melalui kata-kata yang mana kita dapat dengar semua ini dengan telinga kita sendiri. Manakala komunikasi secara bukan lisan pula ialah apa yang disampaikan oleh klien secara tidak langsung melalui pelbagai cara seperti raut wajah, postur badan, pergerakan anggota badan. Mesej seperti ini tidak dapat didengari oleh telinga kita sendiri secara fizikalnya, tetapi dapat didengari oleh telinga ketiga kita. Terdapat beberapa panduan yang perlu kita patuhi sewaktu kita mendengar dengan aktif. Panduan yang pertama, sebagai seorang kaunselor, kita perlulah memberi fokus kepada perkataan, nada dan cara percakapan klien. Panduan yang seterusnya, sebagai seorang kaunselor, kita perlu mengelak daripada membuat penilaian ataupun menghukum klien kita. Baiklah, bentuk kemahiran kaunseling yang seterusnya, kemahiran parafrasa. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan kemahiran parafrasa? Maksud parafrasa ialah menyatakan semula isi cerita klien secara ringkas supaya mudah difahami. Kaunselor mestilah menyatakan pemahamannya semula dalam bentuk ayat yang pendek, ringkas, padat dan mudah. Baiklah, yang seterusnya, apakah konsep parafrasa? Konsep parafrasa ialah di mana kaunselor mengubah ayat-ayat atau keterangan daripada klien yang berkecamuk dan tidak tersusun rapi kepada frasa yang pendek dan ringkas yang mampu difahami oleh klien. Dan akhir sekali, bentuk kemahiran kaunseling yang ketiga, kemahiran membina hubungan. Dalam kemahiran membina hubungan, kaunselor perlulah berusaha dalam membina sebuah suasana persekitaran yang kondusif lagi meyakinkan dan menunjukkan kemesraan kepada klien. Kemahiran ini bertujuan untuk memberi perangsang kepada klien supaya sentiasa tenang dan berfikiran positif. Terdapat beberapa perlakuan yang boleh kita perhatikan hasil daripada sesuatu perhubungan yang baik di antara kaunselor dan juga klien. Perlakuan yang pertama ialah kemesraan perhubungan dalam pertemuan. Perlakuan yang kita boleh perhatikan yang seterusnya ialah klien berkongsi masalah tanpa rasa ragu. Manakala yang terakhir, tanda kepercayaan lahir disebabkan penerimaan tanpa syarat oleh kaunselor. Di bawah kemahiran membina hubungan ini, terdapat beberapa sub kemahiran asas seperti membina suasana alam sekeliling, suasana terapeutik, ruang untuk berkomunikasi, penampilan diri, ekspresi muka, kontak mata, pergerakan tangan dan kaki, nada suara, senyuman dan cara duduk dalam kaunseling. Okey, baiklah Zaki, silakan duduk. Terima kasih. Okey, sama-sama. Okey, Assalamualaikum Zaki. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Zaki, apa khabar? Sihat ke? Alhamdulillah sihat je. Alhamdulillah. Zaki dah makan dah? Dah makan dah tuan? Okey, Zaki dah makan dah dan Zaki juga sihat.
sebelum kita nak teruskan sesi kaunseling kita yang mana kita berhentikan 2 hari lepas, jadi kita nak sambung lah pada hari ni. Sebelum kita mulakan sesi kaunseling kita, saya nak tanya Zaki lah, macam mana keadaan dalam bilik ni? Zaki selesa ke? Panas ke? Bagi pendapat saya, dalam bilik ni selesa lah, sejuk. Ada hawa dingin, sejuk lah. Okay. Kalau kerusi pula, macam mana? Zaki rasa tak selesa ke? Keras sangat ke? Setakat ni Alhamdulillah okey je, selesa je bagi saya. Okay, Alhamdulillah kalau Zaki dah selesa, sebab kita nak jalankan sesi kaunseling kita ni lama sikit lah. Kalau Zaki ada rasa macam susah sikit ke, Zaki bagi tahu saya lah. Okay, sebelum tu suasana bilik ni okey lah, tak bising sangat kan? Setakat ni Alhamdulillah okey je bilik ni. Okay, jadi memandangkan Zaki dah pun rasa selesa, dah makan, lepas tu Zaki pun sihat kan? Okay, jadi adakah Zaki sudah bersedia untuk ceritakan masalah yang Zaki alami dengan saya? Saya rasa saya dah bersedia dah nak cerita dengan Tuan tentang masalah saya sendiri. Okey, baiklah. Kalau macam tu, Zaki tarik nafas, duduk dengan selesa biasa, dan Zaki boleh mulakan cerita. Saya akan pinjamkan telinga saya untuk Zaki. Okey, boleh. Rasanya masalah saya yang pertama ialah saya ni ada sedikit masalah dari sudut akademik saya dalam bab saya punya pelajaran lah. Pelajaran saya agak terganggu disebabkan cara guru yang mengajar tu agak lain lah, yang membuatkan saya tak faham tentang subjek yang diajar. Bila mana cara cikgu tu mengajar agak berbeza, jadi saya susah nak faham apa yang diajar. So bila mana yang saya rasa susah nak belajar tu, membuatkan saya rasa susah nak menjawab soalan daripada cikgu tu. Okey, baiklah. Saya faham. Jadi saya cuba ulang balik apa yang Zaki cakap. Zaki ada masalah akademik, dan masalah akademik ni berpunca dari cara cikgu tu mengajar sendirilah. Bosan ke Zaki cikgu tu mengajar? Kadang-kadang cikgu tu membuatkan saya rasa mengantuk dan lesu lah sepanjang dia mengajar. Macam tu, kamu rasa lesu, mengantuk ketika belajar? Betul. Okey, baiklah. Sebelum kita masuk dengan lebih mendalam, Zaki ada tak lagi masalah ataupun cerita yang Zaki nak ceritakan dengan saya kat sini? Saya rasa yang kedua, masalah saya yang kedua adalah dari dari sudut kewangan, di mana saya mempunyai masalah kewangan disebabkan seperti yang kita tahu kan, hari ni ekonomi kita agak gawat, yang membuatkan saya rasa macam terbeban lah, sebab nak beli buku lagi kan, nak belanja makan lagi agak susah lah untuk saya sendiri. Okey, baiklah. Zaki mengalami masalah yang lain juga, iaitu masalah kewangan. Zaki mengalami kepayahan dalam membeli buku, membeli makanan dan sebagainya lah. Okey, selain daripada masalah-masalah yang Zaki sebut ni, ada tak lagi masalah lain yang Zaki sudi nak ceritakan dalam sesi kita pada hari ni? Saya rasa yang ketiga lah. Saya rasa masalah saya ni ialah masalah keluarga saya sendirilah, di mana mak dengan ayah saya ni telah bercerai. Jadi bila mana diorang bercerai ni, saya agak rasa down lah, sebab tak ada macam sokongan, motivasi daripada kedua ibu bapa saya lah. Okay. Jadi Zaki rasa sedih, down disebabkan perceraian yang berlaku lah antara kedua ibu bapa Zaki. Okay, baiklah. Zaki dah pun sebut 3 masalah yang Zaki alami. Selain tu Zaki ada nak cerita masalah lain lagi ataupun setakat itu sahaja dulu? Saya rasa tu je 3 masalah besar yang saya alami lah. Okay, kalau macam tu lah. Okay, baiklah. Zaki, saya nak tanya sikit. Di antara ketiga-tiga masalah yang Zaki sebut sebentar tadi,
bagi pendapat Zaki lah, sebab Zaki yang mengalami masalah ni kan, apa masalah yang paling utama yang Zaki nak cepat-cepat settlekan? Bagi saya masalah paling besar dalam 3 masalah tadi adalah masalah yang ketiga lah, masalah penceraian kedua ibu bapa saya. Masalah perceraian kedua ibu bapa Zaki. Okey, bila masalah Zaki menyebabkan keluarga Zaki, jadi saya sebagai kaunselor ni saya cubalah untuk tanya soalan-soalan yang berkaitan, tetapi dalam masa yang sama saya cuba untuk elakkan daripada tersalah tanya sehingga mengguruskan perasaan Zaki. Okey, sekiranya Zaki macam tak selesa dengan soalan saya, Zaki boleh untuk tidak menjawab, tapi Zaki beritahulah yang Zaki tak nak jawab soalan tu. Okey, setakat ni Zaki faham ke? Setakat ni saya faham je. Okey, Zaki boleh teruskan lagi? Boleh. Okey, baiklah. Boleh tak Zaki ceritakan sikit pasal perceraian tu? Bila dia berlaku? Apa Zaki tinggal dengan siapa sekarang? Macam tu lah. Boleh. Perceraian kedua ibu bapa saya berlaku tahun lepas, kiranya dah setahun lah. Jadi bila mana kedua ibu bapa saya ni ada bercerai, sekarang ni saya tinggal dengan nenek saya. So sekarang ni yang bagi makan, minum, tempat tinggal, semuanya nenek saya. Faham? Jadi disebabkan nenek Zaki yang sara hidup Zaki kan, bagaimana pula dengan akademik Zaki? Seperti yuran PIBG, yuran persekolahan, adakah nenek Zaki juga yang tanggung? Bagi saya kan semua tu macam yuran kan. Nenek saya lah yang tolong saya dari sudut kewangan, yuran. Kiranya nenek saya ni macam ibu dengan ayah saya jugalah. Okey, saya faham. Jadi apa yang saya boleh katakan, nenek Zaki lah yang menguruskan pasal kehidupan Zaki, sama ada dari sudut kehidupan seharian maupun ke pelajaran. Betul. Okey, baik. Boleh saya tanya soalan lagi? Boleh. Okey. Berdasarkan masalah yang Zaki alami ni kan, adakah masalah ni dia menjejaskan ataupun dia menjadi salah satu faktor yang menyebabkan Zaki mengalami kesukaran ketika belajar? Ada, semestinya ada. Contohnya dalam kelas, ianya sebenarnya mengganggu saya punya motivasi lah, ataupun semangat saya untuk belajar. Okay. Jadi Zaki rasa terganggu lah dalam kelas. Okay, faham. Okay, kita berbalik kepada kaitan dengan nenek Zaki yang sara hidup Zaki. Saya nak tanyalah, Zaki ada tak mohon mana-mana bantuan kewangan seperti zakat dan sebagainya? Setakat ni saya ada mencubalah apply bantuan zakat negeri untuk menampunglah sedikit saya punya kehidupan. Okey, baiklah. Okey, boleh saya tahu status Zaki dengan kedua bapa Zaki? Apakah Zaki ada sejarah yang baik ataupun sejarah yang buruk? Sama ada Zaki masih simpan perasaan ataupun dendam terhadap ibu ataupun ayah Zaki? Bagi saya sendiri, pada mulanya mungkin saya agak terkejut lah dengan perceraian tu. Tapi bila mana kelama-kelamaan saya macam redha lah dengan ketentuan tu. Jadi saya rasa macam tak ada guna juga saya nak berdendam dengan kedua ayah saya kan, kedua ibu bapa saya, sebab mereka berdua tu adalah daging saya sendiri. Okey, baiklah, macam itulah. Pelajar yang bagus, pelajar yang baik, insya-Allah. Okey, berdasarkan apa yang Zaki ceritakan kat saya, masalah keluarga ni boleh katakan serius, tetapi setakat ini Zaki telah mengambil langkah yang baguslah, antaranya mohon bantuan zakat. Lepas tu Zaki pun tak berdendam kan dengan kedua bapa. Betul. Itu baguslah. Okey, saya rasa cukup sekadar ini dulu sesi kita. Jadi insya-Allah saya dah mula faham masalah yang dihadapi Zaki, dan
InsyaAllah dalam sesi yang akan datang, mungkin dalam 2 hari lagi Zaki free tak? 2 hari lagi saya mungkin free lah kot, insyaAllah. Okay, kalau macam tu kita adakan sesi kaunseling kita yang seterusnya 2 hari lagi insyaAllah. Okay, dalam sisa 2 hari yang saya ada ni, saya akan cuba fikirkan dan saya akan cuba dorong lah Zaki untuk fikir cara untuk menyelesaikan masalah keluarga ni. Okay, setakat itu saja perjumpaan kita. Setakat ni saya nak tanya Zaki, apa yang saya katakan kepada Zaki ni, apa yang saya sebut balik apa yang Zaki sebut tu kan, ada tersalah cakap ataupun tersalah fakta ke? Daripada awal Tuan bagi tahu tadi, saya rasa semuanya betul lah. Okay. Jadi saya dah faham masalah Zaki. Zaki pula, adakah Zaki lepas Zaki cerita ni Zaki mula lebih untuk faham apa yang Zaki alami? Bagi pendapat saya sendiri, saya rasa saya dah nampak lah macam mana kehidupan saya lepas ni lah. Jadi mungkin dia akan lebih membantu saya lah, supaya saya lebih semangat untuk meneruskan kehidupan saya. Okay, Alhamdulillah, baik. Memandangkan Zaki pun dah faham dengan masalah Zaki, so mungkin tak ada lagi lah masalah yang kita akan hadapi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Okay, sekian saja daripada saya. Okay, Zaki boleh masuk ke kelas. Okay, terima kasih. Baik, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.